Oh, enggak ada postage-nya, 115. Dia bagi free sisnya. Dia bagi 2 botol. Kalau begini, Silakan dia bagi. kalau begini anu Pak. Hah? Ini dengar nih.
Mereka nanti. Pak Su Sungai Petani, apa khabar? Tak dengar apa Su? Dengar tak suara? Halo? Ya, dengar jelas. Dengar tak suara? Angkat nanas dulu. Cik Suhairi dengar tak suara? Dengar. Wow, Puan Cherry. Puan Cherry Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Cherry. Salam Puan Ella. Puan Cherry lah. Nah, baru. Mana Puan Simah kan? Tak nampak muka. Tak payah tengok muka. Lain tak okey. Jangan marah. Abang Jamal. Mana Daddy is Kale? Apa dia di sikit? Tak tahu? Kiki betul. Man, filau lah Man. Dia ada potongan Turki lagi dia kata. Malam ni nak celebrate. Siapa nakal kena baling dengan bola ni, nampak? Wow, Arman, buat apa tu? Siapa nakal baling dengan bola ni, nampak? Cik Arman minta maaf, silau Cik Arman. Mana satu kan Cik Ahmad Nasrul kan tak nampak muka lah Cik Ahmad Nasrul. Siapa? Cik Ahmad Nasrul. Saya nak tengok Cik Ahmad Nasrul. Nak tengok Ingat muka tak lah. daripada tadi? Tak ingat lah muka Cik Ahmad Nasrul. Dia kusuk-kusuk. Puan Suhaila pun yang mana satu? Lama tak nampak Puan Suhaila. Sherry lah tu. Sherry. Nama baru Sherry. Cik ni air kelapa mana? Rock melon babe. Rock melon ni, rock melon. Tadi makanan kucing. Tengok tak lain. KK Bra mana KK Bra ni? Okay, bra lah. Ni sementara tak mula ni boleh tujukan lagu dulu ke? Cik Suhairi nyanyi satu lagu. Ahmad Jais. Bagi Cik Nizam ada ni lagu siam. Kalau lagu siap Pak Su boleh.
Bakso SP boleh. Lagu siang. Lagu malam boleh bos, lagu malam. Siang tak keluar. Ah, tak pakai aircon pun. Ini tekon ni. Kau kena buka. Oh, tak apa pula ada aircon. Tekon ni. Cik Arman letak kamera kat bawah dada Tutup terus. Cik Rosli mungkin boleh share sikit tu apa nama tu makanan kucing tadi tu. Haji Ali tu tengok apa? Tengok cerita. Apa tu screen besar. Oh, Arman risau ah. Siapa yang nak kena? Ni. Sangka Mamat tak kenal lah, muka dia tak ingat lah. Dia buka sikit. Macam dia tu. Assalamualaikum. Ramah dia. Fikir betul. Bona Cik Muzaffar baru masuk. Sekejap, makan tak nampak orang. Pengurusi bos, pengurusi dia masuk lewat. Okey, kita boleh mula lah. Makanan dah habis you belanja. Oh. Oh, ini Cik Nasrul ke Cik Ali tu? Cik Ali. Oh, Nasrul. Nah, Cik Ali, Cik Ali. Hai Cik Nasrul. Selamat Hai, datang, Cik Cik Nasrul. Cik Nasrul Ali nama dia. Tak, terbalik tu. Ali Nasrul, Ali Nasrul. Bola Ahmed. Okay. Oh. Saya tak siap lagi. So, laporan inovasi. Alah, nanyalah siapa laporan. Laporan siapa tu? Siapa tak siap laporan tu? Alah lah. Buat pos kalor je lah. Nak pakat kau. Cik Nasrul tolong jangan gerak-gerak Abang Ali. Tunjukkan muka. Mana sah Abang Ali? Abang Ali dia tu. Ali dah sejak belum tu? Tak, Cik Sofian ni macam mana muka dia? Tak ingat lah. Yang mana satu Cik Sofian? Ha? Yang mana satu Cik Sofian? Tiga daripada kanan. Nombor 3 daripada kanan bawah sekali. Sofian ada dua ya. Sofian mana ya? Cik Om Sofian. Sherry. Cik Sofian. Oh. Amal tu buah kali pula ke? Cik Ali. Warna Rehan tak tunjuk muka pun. Lah, oh, tu bukan nama. Hai Suhari. Budak nakal dalam ni. Bukan. Sofian Samad. Sofian. Ah, Bukan. Yang Mana? akan betul. Yang bercakap ada tak ada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta tuan.
Kita lagi. Timur, Sabah, Sarawak dan Utara dan juga daripada Ampang. Di sini saya ingin mengenalkan penceramah modul ketujuh kami, hubungan luar dan komuniti, teknologis Haji Muhammad Zulkifli bin Ibrahim, timbalan pengarah bahagian kolaborasi industri dan komuniti. BKIT. So dengan ini saya dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Haji Zul untuk menyampaikan kalimat beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan, terima kasih Cik Saleh, terasa kerdil duduk di sebelah Cik Saleh. Dengar tak semua? Dengar? Boleh dengar? Boleh dapat respon? Cik Zul boleh. Boleh dengar ya? Ya, Cik Zul boleh. Okey, alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Saya tengok senarai nama, saya tengok gambar. Ada yang lama tapi baru. Maksud saya tu orang lama tapi baru jadi pengarah. Ada yang lama tapi lama dah. Orang lama dah lama pun jadi pengarah. Ada yang baru tapi baru. Maksudnya orang baru dan baru jadi pengarah. Jadi alhamdulillah kita ada mix kat sini. Kita ada lebih kurang 23 ya. Kita ada 23 yang saya kenal. Ayah Nur Rehan. Rehan ada. Yang saya kenal secara peribadi lagi Cik Azwan, Cik Khairul. Terima kasih Cik Zul. Cik Rosli tentu. Nanti boleh makan-makan ke pekan ni. InsyaAllah kita sampai. Ni kita ni Cik Bakar pun ada, Rompin. Cik Bakar respon sikit. Kawan-kawan lama nak dengar suara. Udang galah tu Haji. Assalamualaikum. Ya, ada kat sini. Ada. Marilah datang. Yang saya tengok nama sini, Kok Lanas, Puan Suhaila, Cik Sofian, Saharudin. Cik Ali belum masuk. Insaf KK Jeli tu Haji. KK Jeli ada. Kita bacalah. Ada kat sini. Puan Hajah Nur Rehan. Polisas Cik Ali Muhammad belum masuk Cik Rosli. Cik Rosli macam kat rumah Betul. Cik Rosli Zainuddin. Cik Yusof. Ni kawan lama kita ni, Cik Yusof. Tak masuk lagi tu. Mana Yusof pergi Haji Fazilah. Haji Fazilah tak ada kan? Haji Fazilah, Cik Bakar ada. Rompin, Sungai Petani, Cik Khairul. Besut. KK Besut Puan Suhaila. Puan Suhaila bertudung merah. Cik Zaid Taim, Ampang. Mana kawan lama kita Cik Zaid. Jauh kot. Tak sampai lagi. Kuching. Suharyati. Puan Suharyati. Hazata. Miri. Cik Zakir Hussein daripada Sarike. Jamaluddin Lantara. Mana Jamaluddin? Tak dengar ni. Lama tak dengar Abang Jamal kita. Jamaluddin tak masuk. Ya. Jamaluddin hilang ke mana ni? Dia sambut Christmas. Sambut Christmas lambat lagi lah. Petang sekarang. Malam kan. Jamaluddin Lantara. Puan Nur Hasimah Penampang. Puan Nur Hasimah saya tak pernah jumpa lagi lah Puan Nur Hasimah. Jominin Jominin selalu jumpa. Jominin tak ada ya? Jominin Christmas lah. Ahmad Muzaffar. Ahmad Muzaffar daripada Bentong. Ya, diri. Ini semua geng-geng Musang King ni. Tapi makan tu. Cik Ahmad Arman. Arman Jantut. Geng Musang King juga ni. Kamu dengan Cik Azwan ni. Ya, saya. Lain Cik Zul, dia tak ada rambut je tu. Ni Abang Ferry kita. Mana Abang Ferry? Temeluk. Temeluk dekat nak ngaji dah ni. Cik Nasrul. Kolanas. Tadi ada dari tadi lagi dia dah tunggu. Muhammad Sofian daripada Kemamang. Muhammad Sofian. Andrew
Christmas lah kan. Encik Abdul Latif daripada Santubong ni dekat dengan Kuching ni. Rudian Shah daripada Sandakan. Ada Muhammad Syahrudin Bera. Ramai faham Berat kan bro. Majoriti faham kan. Berat. Bera. Muhammad Hafiz daripada Lipis. Muhammad Sofian daripada Raub. Muhammad Nizat daripada Jeli. Oh. Ada. Hasan Mah daripada Haji Abdullah. Dan juga daripada Bandar Baru. Ulin. Ya. Muhammad Hazmi. Alhamdulillah semua ada. Pertama kali ada yang saya baru bersuara muka. Yang lama-lama pun ada. Alhamdulillah boleh berjumpa kita pada petang ini. Dan saya memperkenalkan diri saya lah. Saya Zulkifli Ibrahim. Daripada bahagian kolaborasi industri dan komuniti. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang banyak terlibat dengan program terbaru kami, program Penjana, kenallah muka saya ni. Tengok muka saya, tak ada muka lain lah, Penjana je lah. Buat masa sekarang. Jadi Alhamdulillah pertama kali saya jumpa ada rakan-rakan baru yang saya pertama kali jumpa. Selamat berkenalan. Terima kasih kepada Cik Saleh, Abang Saleh kita. Dan kita urus dia kita. Jadi apa yang diamanahkan kepada saya ialah untuk membincangkan, bukan nak mengajar ni, saya tahu tuan-tuan dan hebat-hebat semua, nak membincangkan bagaimana kita nak memperkasakan institusi kita melalui operasi, hubungan luar. Tajuknya hubungan luar. Tajuk balik? Hubungan luar dan komuniti. Hubungan luar dan komuniti. Hubungan luar yang sah dan komuniti. Jadi sebenarnya nama bahagian kami pun bahagian kolaborasi industri dan komuniti. Kalau itu bahagian hubungan industri ya, kita tak sentuh tentang komuniti. Tapi takrifan industri kita sebenarnya mencakupi termasuklah komuniti. Jadi kita bila kita rebrand penggabungan kita namakan bahagian kolaborasi industri dan komuniti. Jadi pada petang ini saya berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan lah peranan bahagian kolaborasi industri dan komuniti ini dululah mungkin nak dengar dulu BHI, di JPP dan juga di JPKK, BKK bahagian kolaborasi dan kawasawanan. Bila kita gabung kita jadikan BKIK menjadi satu bahagian yang agak besar, yang utama juga di bahagian inilah. Jadi boleh next kan. Pada petang ini kita lebih kepada perbincangan lah sebenarnya. Petang-petang ni kita borak-borak lah, borak-borak minum kopi di tempat masing-masing. Kita borak-borak je, tak perlu saya nak mengajar tuan-tuan dan perempuan lebih expert, lebih pakar, lebih luas pengalaman bagaimana nak memperluaskan komuniti ini. Cuma saya nak borak-borak dengan tuan-tuan dan perempuan bagaimana kita nak memperkasakan institusi kita lah. Di dalam konteks membuat hubungan dengan institusi luar, industri dan juga komuniti. Sebelum itu mungkin agak teori agak sikitlah bagaimana kita menggunakan model yang kita ada. Model yang kita ada, collaboration model yang kita ada, ini tak adalah yang terlalu agak fundamental sangat model ini. Model ini adalah lebih kepada model operasi, model operasi yang bagaimana kita nak menjalankan kolaborasi yang kita nampak, kita dengarlah perkataan yang selalu orang sebut quadruple helix kan. Quadruple helix ni maknanya penglibatan. Ada 4 penglibatan utama di dalam bila kita dalam institusi itu. Yang pertama sekali bagaimana kita menggabungkan diri kita dengan government ataupun kementerian, dengan kementerian lain dan sebagainya. Dan kemudian akademik itu kita lah, institusi. Kemudian industri dan juga citizen. Citizen tu stakeholder, orang ada yang kat luar, kita masuk community. Jadi peranan ini adalah kita mengambil teori daripada quadruple helix ni, bagaimana kita menggabungkannya
Dan kalau kita lihat ya, mungkin next slide ni tak berapa penting bagi kita, tapi saya nak share juga dengan tuan-tuan TVET sektor pada tahun 2020 ni, ini adalah sebenarnya kita ambil daripada RMK, ya, dokumen RMK 11 dulu, bagaimana kita melihat TVET governance ya. Kita mengiktirafkan TVET. Kalau kita lihat sekarang kita dalam proses untuk merangka MJM, Memorandum Jemaah Menteri Majlis TVET Negara. Ya. Kemudian kita ada National Education Council. Di dalam tu pun ada TVET juga. Merupakan satu kalau dulu kita sebagai game changer kan, tapi it's not sebagai game changer, sebagai satu perkara yang sangat penting dalam sekarang. Bagaimana governance kita lah, ya, pergerakan kita. Nah, kalau kita dengar dulu bagaimana jawatan kuasa memperkasakan TVET pada kerajaan sebelum ini. Ya. Yang baru kita buat Majlis TVET Negara. Majlis TVET Negara yang objektifnya sama, tetapi kita nak memperkasakannya daripada segi governance-nya. Tapi kita tengoklah nanti bagaimana dia berjalan lah. Kemudian dalam konteks industri, ini sangat penting lah. Kita institusi TVET ni berkait rapat sangat dengan industri. Kita mesti ada kolaborasi yang kukuh bersama dengan industri, yang berterusan. Tujuan utama kita tak ada lain lah, untuk melihat endgame kita adalah keboleh pasaran graduan kita lah. Kemudian provider ni maksudnya apa yang kita punya institute kita dan juga kita punya kementerian kita, KPT. Kalau dalam institute kita tu, kita melihat kepada kualiti graduan kita dan juga kualiti trainer kita, pensyarah-pensyarah kita. Kecekapan pengurusan bajet. Ini saya percaya BKP semua dah ada bagi taklimat tentang governance sendiri. Governance sendiri dah bagi taklimat tentang bagaimana kita nak menguruskan keuangan kita, bajet kita. Kemudian dalam ni pun masuk lagi sekali isu a strong link with industry needs in delivery of quality and numbers of graduate. Maksudnya terlalu banyak ditekankan tentang linkages ataupun hubungan kita, terutamanya dengan industri lah. Dan yang terakhir sekali adalah students. Kalau kita lihat student kita ataupun graduan kita sekarang, alhamdulillah employability kita agak tinggi pada 2019. College Community 97.8, Politeknik 96.7. Pada tahun 2020, walaupun dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19, secara tidak rasmi, pada minggu lepas kita dah tutup sistem SKPG, kita dapat lebih kurang 92% lebih kurang untuk college dan 91% untuk politeknik secara tidak rasmi lah. Alhamdulillah kita mampu jugalah dalam keadaan serba mencabar ini. Jadi di samping saya memberikan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau rasa ada soalan boleh tanya, jangan malu-malu. Kalau rasa nak tak nampak muka boleh off video, bolehlah tanya. Kalau rasa nak share pengalaman-pengalaman, saya open sebab kita ni lebih kepada perbincangan ya. Okey, next adalah model ataupun operation model yang kita gunakan. Yang ini kita buat setelah jauh perjalanan dalam kolaborasi ini. Jadi kita keluarkan dalam bentuk model operasi yang selama ini kita buat ni sebenarnya datang daripada model inilah. Model kolaborasi bersama dengan industri. Kalau di slide tu kita tulis industri, sebenarnya dia applicable untuk kesemuanya lah, dengan agensi, dengan community dan sebagainya lah. Tapi kataan industri tu by definition kita termasuk kesemuanya tu. That's why kami tulis industry collaboration model lah. Jangan nanti tanya kalau boleh tak apply dekat community. Still boleh apply lah.
Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku di dalam institusi kita selama ni, ya, tanpa kita sedar, adalah datang daripada model ini yang sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat, first kali bila industri ataupun agensi ataupun community, apa yang kita boleh buat, kita buat engagement lah. Ya, yang selama ni tuan-tuan dan puan-puan buat dengan siapa datang tu, kita buat engagement. Ataupun sama ada orang datang ataupun kita pergi ke tempat orang, kita buat engagement. Ya. Platform dia melalui beberapa platform yang utama. Saya percaya politeknik, ada politeknik yang agak besar, dia pernah buat industri dialog bersendirian. Kan? Poli yang agak besar. Kalau college community, biasanya kita buat industri dialog by zone. Kan? Mengikut zone. Kita buat zone timur, kita combinekan, kita panggil industri. Ya? Jadi apa yang kita boleh buat masa industri dialog tu, kita buat networking lah yang pertama. Ya? Kemudian kita dapatkan input. Itu tujuannya kan. Kita buat dialog. Kita panggil semua rakan-rakan industri kita di dalam satu platform untuk membincangkan beberapa perkara. Sudah tentu kita tidak ketinggalan untuk buat network. Kita dapatkan network baru. Kita perkasakan network-network kita yang lama. Kemudian sudah tentu bila kita buat dialog, input. Ya, kita dapat HRD, Human Resource Development Trend. Ya, kurikulum kita, khidmat nasihat, pandangan tentang pembangunan kurikulum daripada segi isu-isu employment dan sebagainya. Selain daripada itu, saya percaya kebanyakannya politeknik dan college community dia mempunyai industry advisory. Kan? College community dia ada juga yang sampai ada 2 advisory lah, satu industry advisory, satu lagi college advisory. Berfokus kepada bagaimana kita nak mendapatkan input lah, human resource trend, curriculum dan employability dan sebagainya lah. Dan juga sama juga kita mendapat network. Kalau kita lihat daripada rakan-rakan kita, senarai nama yang hadir tu politeknik, utamanya poli yang agak besar macam Polisas, dia memang ada satu industry advisory committee yang agak besar. Dan saya percaya pun Hajah Nurian 2 minggu lepas tak salah saya mesyuarat dengan IAC Polisas kan. Jadi satu platform yang bagus, yang mana kita mengumpulkan rakan-rakan industri dalam satu tempat, dalam bawah satu bumbung untuk bincang perkara yang sama. Sama juga saya selalu pergi juga di Politeknik Metro, ada industri advisory yang sendiri. College pun, beberapa college pun dah mula buka industry advisory yang baru. Nomination saya tengok dekat pejabat pun dah sampai nomination industri untuk menjadi industry advisory. Ini adalah satu platform untuk kita buat network, kita buat engagement. Kemudian yang ni selalu kita buat. College selalunya dia bergerak atas dalam grup ikut zone. Iaitu industry focus group. Yang ni kita membincangkan grup berfokus kepada isu yang sangat-sangat fokus lah. Misalnya kita membincangkan tentang isu hospitality, kita tak campur dengan isu-isu lain. Jadi industry focus group ni kita buat seminar. Dan paling penting sekali, kita sebenarnya bila kita buat focus group pun kita buat network lah. Kita buat network, kita discuss, kita tengok trend, kita bincang pasal curriculum development, employability dan sebagainya. Ketiga-tiga kaedah ini kita buat dah. Saya percaya semuanya politeknik, rakan-rakan politeknik dan college community memang menjalankan aktiviti ini pada setiap tahun. Bezanya besar atau kecil sajalah skala tu. Mana yang kadang-kadang buat sampai peringkat national. International setakat ni saya tak pernah dengar lagi lah industry focus group international. Tapi peringkat nasional ada, peringkat zone ada, peringkat poli atau college itu sendiri ada. Ini adalah yang kaedah untuk kita buat engagement dah. Dan selain daripada itu, engagement yang sendiri-sendirilah. Saya percaya tuan-tuan dan puan sendiri banyak buat engagement.
tanpa menggunakan platform ini kan. Kita pergi keluar jumpa orang, kadang-kadang kita terjumpa rakan-rakan lama kita yang memang berada dalam industri, CEO dalam satu company. Personal engagement kita dengan industri pun sebenarnya adalah satu cara kita buat engagement lah. Ataupun staff kita sendiri yang di poli dan college yang memang ada personal engagement dengan industri, dia tolong bawa masuk industri. Itu kaedah yang lebih kepada personal engagement lah. Ya. Kemudian bagaimana kita collaborate? Kenapa kita nak collaborate? Jadi kalau kita lihat, kita melihat kepada akademik, sebab jabatan akademik sangat memerlukan industri ataupun komuniti. Saya nampak baru Cik Yusof baru ada tutup dah. Cik Ali masuk KK Kuala Terengganu. Okey, kalau kita tengok akademik, kita buat LI selama ni. Student Structured Internship Program, LI sama ada LI ke WBA ke ataupun SIP ke, benda yang sama lah tu sebenarnya. Kita memerlukan industri. Kita buat SIP yang diuruskan oleh BKPK. SIP itu kebanyakannya di mana? Di industri. Fellowship, industri fellow, pensyarah pelawat industri pun industri lah. Pembangunan kurikulum, penasihat kurikulum memang daripada industri, sebab kita punya bukan moto, dia panggil apa, industry driven curriculum, visi kan, visi kita adalah industry driven curriculum. Jadi sudah tentulah kita memerlukan industri di dalam membangunkan kurikulum. Dan seterusnya untuk career ataupun technical advice dan juga support dalam akademik juga memerlukan industri. Kemudian kita buat research. Selama ni kita champion di dalam PPRN kan. Kalau PPRN tu sudah tentulah public private research network. Dah tentu menggunakan industri. Apa industri yang kita nak bantu? Industri mana yang terlibat di dalam PPRN? Not only PPRN lah. Research yang lain, projek-projek pelajar. Memang sangat memerlukan industri. Termasuk agensi yang selalu melihat projek kita ni, MTDC kan, Malaysian Technology Development Corporation tu, dia selalu melihat projek-projek pelajar. Kemudian consultancy, dah tentulah kita sama ada kita memberikan khidmat consultancy ataupun industri memberi khidmat consultancy kepada kita, termasuk dia dalam membangunkan COT. Saya percaya dalam grup ini Polisas dia ada COT di dalam teknologi makanan. Dah tentulah industri banyak yang terlibat, industri yang berasaskan makanan. Dan sama juga dengan kolej-kolej yang mungkin akan buka COT-nya, sudah tentulah memerlukan industri. Dan yang ketiga, kalau kita tengok industri collaboration kita, business engagement. Sebenarnya kita sampai kita sedar, kita sebenarnya membuat satu business engagement dengan industri. Tapi kita taklah katakan kita tengah buat business engagement. Yang kita buat selama ni TSP. Yang di Politeknik selama ni kita buat TSP. Time Sector Privatization tu. Program-program membangunkan upskilling, reskilling untuk industri dekat luar. Lifelong learning. Yang tu melibatkan industri lah. Lifelong learning tu kalau kita tengok yang bawah tu, CPD tu Continuous Professional Development yang kita buat untuk industri. Ada industri, bekas-bekas pelajar kita, alumni kita datang daripada industri buat KSS ataupun kita train industri kat luar. Kalau kita tengok, kalau kita tanya rakan kita Cik Khairul, Cik Khairul dulu dia masa dia PMTG, dia champion buat latihan untuk industri di Flex kan, Flextronic dan sebagainya. Itu adalah konsep kita buat continuous professional development dan juga workforce development. Ini sebenarnya kita dah buat sebenarnya business engagement tu dengan industri. Kemudian specialties lah. Kita share facilities kita dan sebagainya. Kepakaran bengkel makmal kita ada orang gunakan.
industri luar menggunakan lab kita, mungkin buat tensile testing, buat soil test kalau ada, ataupun buat industri makanan. Kalau kita tengok jerantut, jerantut dia buat apa ya, dia buat paste tempoyak. Ada lagi ke? Jerantut ada lagi ke paste tempoyak? Ada, masih ada. Itu sebenarnya pelibatan industri yang sangat aktif kan. Kalau tak susah juga kita nak buat nak mendapatkan konsultasi dan sebagainya. Okey, dan seterusnya kalau kita tengok apakah outcome-nya. Outcome-nya sudah tentulah Human Capital Projection and Planning. Kalau kita tengok RMK 12 dan sebagainya, sekarang ni kita melihat OBB, Outcome Based Budgeting. Dia melihat bajet yang diturunkan kepada kita tu, melihat dia punya measurement dia melalui employment. Kalau kita tak deliver, maksudnya outcome kita tu tak bagus, maka bajet kita kurang. Jadi kita kena melihat pada perkara ini melalui model-model inilah. Employability itu sebenarnya end game dia. Tapi nak dapatkan employability adalah melalui engagement dan juga collaboration. Kalau tanpa dua perkara ini, memang kita susah nak dapatkan sasaran employability itu. Jadi itu untuk national agenda. Pembangunan sumber manusia secara holistik dan seimbang, kalau kita tengok dalam kita punya PPNPT itu, sebenarnya melihat kepada inilah national agenda. Kita inlinekan dengan blueprint PPNPT, memang itulah tujuannya. Kemudian di peringkat institusi kita share kita punya expertise dan juga capacity. Kemudian kita punya competitiveness dan juga image kita di peringkat institution, dan juga funding opportunities. Kalau kita tengok yang saya sebut tadi, penjana contohnya, funding mechanism terlalu banyak sekarang kerana disebabkan oleh pandemik ini, terlalu banyak kerajaan terpaksa injekkan fund kepada semua rakyat, termasuk kita yang melaksanakan pembangunan sumber manusia ini. Jadi peluang-peluang untuk kita dapatkan itu, dia bergantung kepada outcome jugalah. Kemudian sudah tentulah yang paling penting sekali adalah graduan kita lah, employability dan juga salary enhancement. Isu dia sekarang dalam SKPG, kita sekarang ni kita tak bimbang tentang employability daripada peratusnya, tapi kita bimbang tentang berapakah gaji permulaan yang ditawarkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni boleh ke? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Ada lagi. Soalan? Boleh masuk ya. Alhamdulillah. Masuk. Alhamdulillah. Masuk ya lagi. Boleh. Alhamdulillah. Luar biasa. Masih lagi sihat. Alhamdulillah. Lulus. Pantang bagi Chan bercakap. Okey, kita tengok satu lagi model. Ini model yang agak penting, ya. Model yang agak penting, employability model. Kalau kita tengok tu CSEC tu khas untuk politeknik. Kalau di college community kita ada PPIA kan. Pegawai, perhubungan industri dan alumni. Itu samalah sebenarnya peranannya yang di tengah-tengah tu. Tapi kalau kita tengok apakah sebenarnya yang kita nak terapkan peringkat awal, ya. Dan juga pada akhirnya di ujung tu pergi kepada employability juga, ya. Kalau kita tengok yang paling penting di tempat kita, ya, yang nak buat kerja, buat untuk engagement, collaborate ni tadi, sebenarnya adalah yang tengah-tengah tu. Ya, kalau di politeknik CSEC tu, Corporate Industry Services and Employability Center, ataupun kalau di college pegawai kita tu PIA tu, ya, perhubungan industri dan alumni. Diorang itulah sebenarnya adalah gatekeeper kepada engagement dan juga kolaborasi. Ya. Kalau kita boleh jaga dua-dua ni, di poli jaga CSEC, di college jaga PPIA, kerja kita jadi mudah kerana kalau kita tengok employability model ini,
Semuanya ada dah dalam tu. Bagaimana kita nak hubungkan antara stakeholder kita yang paling penting tadi, graduan, kepada industri kita. Kalau kita tengok bagaimana kita nak bawa industri menjadi penasihat kepada employability, kita nak tengok bagaimana kita nak groomkan student kita, graduan kita. Isu sekarang sebenarnya bukan hard skill tapi soft skill. Memang sepanjang tahun pun, memang di mana-mana bila kita bercakap pun tidak dapat dinafikan. Hard skill ataupun skill yang hands on ni memang tak boleh dinafikan di kalangan graduan kita, tapi isu soft skill. Baru-baru ni saya pun melawat program penyana yang dah dijalankan di 16 institusi politeknik dan kolej. Isu paling besar sekali oleh training provider dan juga industri adalah soft skill graduan kita. Isu yang sama je. Setiap tahun isu yang sama. Communication dan juga bagaimana dia nak project diorang sebagai satu pekerja yang baik. Itu saja yang isu dia. Daripada segi skill memang kita tak bimbang lah. That's why dalam job hunting mechanism, kalau kita tuan-tuan dan puan tengok yang belah kanan tu, bagaimana kita nak buat resume, interviewing, grooming, market trend, salary, itu semua tu macam-macam dah kita buat. Kita bekerjasama dengan Talent Corp, dengan MDEC, dengan MTDC, agensi-agensi yang support, MIDA. Semuanya isu ni je. Bagaimana nak buat resume dan sebagainya. Bagaimana nak groom dia orang. Hard skill dah tak bimbang. Dari bagaimana kita nak terapkan soft skill tu. Dah berbagai-bagai cara dibuat dalam kurikulum, merentas kurikulum, soft skill yang merentas kurikulum. Kita buat special program. Penyana pun memang ada program khas. Selain daripada kita buat hard skill, kita pun tambah lagi dengan soft skill. Tapi masih lagi kita masih lagi mendapat respon yang sama daripada industri. Student kita tetap tak nak bekerja di tempat yang kita sediakan. Dia nak bekerja kalau boleh di depan rumah dia, di tepi rumah dia. Kalau kawan dia tak dapat, dia tak nak pergi. Dia dah dapat dah sebenarnya, tapi sebab kawan dia tak dapat, dia tak nak pergi. Dia nak syarat dia, kawan dia dapat. Jadi isu yang sama lah. Sama-sama lah kita fikir-fikirkan bagaimana lagi kita nak didik graduan kita ni supaya berani menempuh dunia luar tu tanpa kawan-kawan kita lah. Kemudian potential employer kita lah, peranan alumni, agensi dan portal. Portal ni pun dah banyak sangat dah. Terlalu banyak portal sampai peringkat ibu pejabat pun, kalau kita pernah dengar Job Street saja, Job Malaysia. Tapi sebenarnya portal-portal pekerjaan terlalu banyak. Dan juga guidance, kita buat profiling contohnya, career profiling dan juga lebih kurang lah sekarang ni 25% daripada graduan kita, kalau kita tengok dalam SKPJ, dia menyambung pengajian mereka. Jadi ini adalah employability model. Kalau kita nampak di sini, by definition, employability kita bekerja, meneruskan pengajian, meningkatkan kemahiran, ataupun dia tengah menunggukan pendapatan. Jadi sebab itu peratus kita, employability kita agak baik sebab ramai, terutamanya di kolej, sebab pelajar kolej dia pergi ke politeknik dan pelajar politeknik pula dia pergi masuk ke universiti. Jadi percentage untuk kita melihat daripada segi employability itu agak tinggi lah. Okey. Seterusnya, ini saya suka berkongsi ada dua model yang bagaimana kita buat engagement menggunakan model tadi dengan dua industri. Yang pertama yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita bekerjasama dengan Western Digital. Kalau kita relate dengan model yang saya share tadi, kita buat engagement, kita buat collaboration dan kita ada outcome dia. Kalau kita lihat dengan Western Digital ni sekarang dah tak berapa popular dah sebab dia dah banyak dah tutup. Di Sunway sendiri dah tutup 100% dah.
dia tinggal di Penang, di Johor dan juga di Kuching saja. Tapi saya nak suka berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita menggunakan model tadi dan kita memperkasakannya sampai kita mendapat boleh diconsider ataupun diiktiraflah sebagai satu model yang agak berjaya dengan industri. Ya. Sebab lagipun Western Digital ni bukan calang-calang company lah. Ya. Sekarang kalau kita dengar Western Digital ni dia buat hard disk kan, tapi dia dah JV dengan SanDisk Penang. Ya, jadi kadang-kadang namanya Western Digital, kadang-kadang namanya SanDisk, tapi company yang sama. Okey, kita buat intern. Mana-mana company pun kita ada buat intern, tapi intern di Western Digital ni dia lain sikit konsepnya. Ya, sehingga pada waktu daripada 2010 sehingga 2017 ya, sekarang dah tak ada dah. 2018 dia dah mula tutup. Jadi collaboration tu dah tak berapa nak jalan lah. Tapi saya suka kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan, kita hantar cohort of student lah. Satu cohort tu 30 hingga 40 orang dalam satu industri. Ya. Jadi yang kita, kalau tuan-tuan dan perempuan pernah dengar structured internship program, sebenarnya kita bermula dengan Western Digital. Yang kita explore dengan Papamai, Pitmai, EcoWorld, Sushi King dan banyak company yang kita buat program structured internship program tu sebenarnya bermula dengan Western Digital. Internship tu normal, semua orang hantar student. Company yang kecil pun boleh menerima student. Itu tak ada apa yang kita boleh banggakan sangat. Cuma biasanya internship dengan Western Digital ni kita buat international internship ataupun mobility. Ya, kita hantar graduan kita, pelajar LI kita separuh 2 bulan pergi duduk di Western Digital Malaysia dan selebihnya 3 ataupun 4 bulan dia buat praktikal di Bangkok, ya, di Bampaing, Bangkok. Jadi kita nampak ada satu model kolaborasi itu, kita nampak memang kita dah boleh explore. Bukan biasa-biasa punya latihan industri. Ya, latihan industri di luar negara. Bukan senang kita nak manage benda ini, utamanya daripada segi prosedur dan sebagainya. Dan juga nak dapatkan kepercayaan daripada international company. Dengan Western Digital kita memang nama kita agak baik lah sebenarnya. Mereka sangat mempercayai sistem kita dan juga mempercayai kualiti graduan kita. Okey, kalau kita tengok daripada segi reskilling dan upskilling, dengan satu company saja kita berjaya membuat satu program yang tadi tu kita panggil, yang kita tengok model business engagement tadi kan. Kita buat Polytechnic Industry Certification Program yang non-MQA, kita bagi diploma professional, dan juga yang ini adalah our signature program, executive diploma melalui MQA, melalui APEL. Tak salah saya, ini adalah satu-satu program yang berjaya kita buat mengapelkan diorang. Ada 30 orang pekerja Western Digital yang dulunya SPM-nya tak apa layak nak masuk Politeknik, tapi oleh kerana menggunakan apel, dia layak buat diploma dan dia tamat. Ya. Tapi malangnya program ini hanya satu kohort. Lepas habis satu kohort tu, Western Digital mula scale down operasi dan program ni tak berjalan lagi lah. Tapi dekat MQA memang dah register executive diploma elektrik dan elektronik. Automotif, bukan elektrik dan elektronik, automation. Ada dalam senarai MQA. Kalau nak running memang boleh buat lah. Dah diiktiraf, kita dah dapat MQA 02. Ya. Kemudian di samping itu kita tengok tadi dalam model kita lecturer attachment. Ramai lecturer kita yang attach dan ada yang kita hantar ke Bangkok. Ya. Ke US belum lagi lah, sebab Western Digital ni base dia di San Diego, di US. Kita bercita-cita juga nak hantar, buat masa sekarang belum lagi lah. Sekarang nak pergi ke Batam pun tak lepas, jangan nak pergi ke US lah. Jadi insyaAllah lah bila sempadan buka nanti kita cubalah explore, menggunakan company kita, di rakan-rakan kita yang ada di Malaysia, kita
kembangkan sayap kita ke luar negara melalui engagement inilah. Ya. Kemudian Employability Advisory memang HR Senior Manager dia, Datuk Syed sekarang pun dah jadi dah jadi chairman kepada Western Digital. Pada waktu ini dia jadi Senior Manager. Datuk Syed Hussein Al-Atas Al-Junaid, sorry. Syed Hussein Al-Junaid, dia dah jadi chairman kepada Western Digital dan juga chairman kepada Media Prima. Ya. Dia terlibat dalam menjadi advisory IAC untuk Politeknik Shah Alam dan juga Employability Advisory kepada JPPKK. Kemudian curriculum development, pembangunan curriculum kalau kita lihat. Macam saya beritahu tadi, macam kenapa kita kena buat engagement. Yang penting sekali curriculum development. Kita membangunkan program ni sebenarnya melalui nasihat daripada industri lah. Jadi Western Digital, senior manager dia, ramai yang terlibat dalam memberi nasihat kepada pembangunan kurikulum. Ini satu model yang saya bawa bukan Western Digital saja, banyak industri dan saya percaya politeknik dan college community yang ada dalam kumpulan ini pun memang ada company yang memang satu company memang dah boleh buat banyak perkara ataupun lebih daripada yang Western Digital ni buat. Tapi kalau kita kaitkan dengan model yang kita bincang awal tadi, akhirnya kita realize bahawa operasi model kita tu memang kita dah praktikkan. Mungkin ada yang sampai peringkat dah buat research. Macam mungkin PPRN ataupun FRGS, dia panggil apa? TFRGS kan. Mungkin ada. Tapi yang saya nak share dengan tuan-tuan, salah satu company yang besar, multinational company, MNC, yang memberikan impact kepada sistem kita. Okey, untuk yang seterusnya adalah agensi. Abang Saleh boleh next. Okey, yang ni dalam rail industry, pembangunan rail industry bersama dengan TDA, Technology Depository Agency. Kalau kita lihat dalam TDA ni bersama dengan membangunkan rail pada satu ketika dulu sebelum Pilihan Raya 14. Sebelum Pilihan Raya 14, kerajaan sebelum ini banyak merancang untuk membangunkan rail industry, terutamanya ECRL daripada Bacok sampai ke Port Klang dan juga High Speed Rail. High Speed Rail ni daripada Kuala Lumpur ke Singapura. Adalah game changer pada waktu itu. Dan kami terlibat direct dengan ini. Kalau kita lihat industri corporation yang kita buat, kita membangunkan National Rail Centre of Excellence bersama dengan industri KTMB. KTMB adalah operator kepada main line. Main line tu maksudnya daripada Padang Besar sampailah ke Singapura tu main line dia. Yang tu KTMB ada. Kita terlibat direct dengan KTMB. ECRL, East Coast Rail Link. Saya percaya rakan-rakan ni semua ni kebanyakannya grup ini daripada East Coast. Kalau hari itu sepatutnya kalau tak terencap dengan banyak-banyak perkara, mungkin Cik Yusof datang ke Kuala Lumpur dah naik kereta api dah hari ni. Tapi malangnya tergendala sebentar, tak dapat lagi lah. Kalau kita lihat, kita terlibat direct dengan ECRL. Saya percaya mungkin rakan-rakan kita di dalam kumpulan ini pun ada menghantar graduan pada waktu itu. Di Unimed. Kita buat latihan di situ. Dan juga My High Speed Rail pun sama. Kita dah banyak bengkel sebenarnya, tapi malangnya sehingga sekarang kontrak pun belum tahu kepada siapa High Speed Rail ni. Harap-harap jadilah kan, senangnya daripada Kuala Lumpur ke Singapura mungkin dalam tempoh 2 jam, tak sampai 2 jam kita boleh sampai. Okey. Tapi kita dah memang bekerjasama dengan industri. Kemudian trainer, rakan-rakan kita ramai yang pergi ke luar negara, ke Thales, Portugal dalam Signal and Com, 3 politeknik, 2 college community, dan diorang ni pun masih aktif sebenarnya, membangunkan kurikulum, membuat program di Masjid Tanah. Masjid Tanah dia ada diploma Signal and Com. Di Politeknik Polimas dan juga Port Pisas dia orang buat elektif.
Dan baru ni pun sampai satu modul untuk signal Encom di Polimah yang berharga lebih kurang 700,000. Dia sangat projek yang agak besar. Kemudian track work pun kita ada hantar. Saya rasa Cik Zahid Daim. Cik Zahid ada dalam ni. Cik Zahid Daim pernah pergi sini, track work Kelana Jaya ni. 3 orang kita hantar dia. Ya. Ada ya. Betul tak? Ya, pergi ke Kuala Lipis. Okey. Ini projek offset banjir, offset track yang banjir di Pantai Timur. Ya. Jadi Cik Zahid adalah trainer sebenarnya. Dia kalau nak buat jalan kereta api, tanya dia. Dia memang pakar buat jalan kereta api sekarang. Okey. Kemudian professional certification yang kita buat. Banyak professional certification in signal and com. Kemudian Center of Excellence kita merancang untuk di track work kita buat di PISAS dan certification di Polimah. Tapi ini semua dah ada perubahan lah. Bergantung kita tengok situasi semasa, banyak perubahan lah. Okey, yang keenam, job opportunity, peluang-peluang pekerjaan kita. Pantai Timur ECRL memberi peluang yang besar kepada graduan kita, terutamanya dalam projek ECRL. Dan juga ECRL ni dia start daripada track work sampailah kepada operasi. Ya, My HSR, ya, projek high speed rail. Ya. Untuk operator kepada ECRL adalah MRL, Malaysia Rail Link. Jadi sebenarnya banyak peluang pekerjaan yang kita boleh dapat dalam industri kereta api. Tapi bukan itu saya nak cerita sebenarnya. Saya nak cerita bagaimana kita buat engagement dengan agensi sehingga kita boleh dapat banyak program, impact dia. Dan yang ketujuh kita tengok way forward. Ya, kita nak menjadi satu hub. Masjid Tanah sudah mulakan dengan Signal Encom, diploma Signal Encom. Ada juga rakan-rakan kita, ada tak boleh yang pergi buat master dalam rail? Belum ada lagi. Permohonan ada, tapi setakat ni tak lulus lagi lah kot. Yang PhD di dalam rail pun mungkin ada, dan kita buat MOU dan sebagainya. Kalau kita lihat engagement yang kita buat, saya relatekan lagi dengan model collaboration tadi. Kebanyakannya semua ada di dalam tu. Tapi kita tak sedarlah selama ni kita buat tu sebenarnya kita buat engagement, kita buat dialog dan sebagainya. Kita ada buat dialog, kita buat awareness program, kita bawa industri rail masuk ke dalam poli dan college, ke semua zon. Kita pernah buat nombor 4 tu, kalau tuan-tuan dan puan tengok nombor 4 awareness program. Di utara, selatan, tengah, timur, Sabah dan Sarawak. Kita bawa semua industri bercakap dengan pelajar-pelajar kita tentang masa depan rail industri dan peluang-peluang untuk diorang bekerja di dalam rail industri. Ini satu contoh contoh yang kedua, bagaimana kita menggunakan model tadi untuk kita buat kerjasama dengan sesiapa sajalah. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan Politeknik dan Kolej Komuniti memang ada dan mungkin ada lebih daripada ini. Ya. Setakat ni boleh? Murid-murid boleh. Okey. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Jalan. Biasa. Alright. Masih di talian, Raji masih di talian. Masih dalam landasan. Okey, hidup ni. Di landasan yang betul. Okey, masih di landasan yang betul. Alhamdulillah. Okey, industri dan TVET tidak boleh dipisahkan. Kita buat politeknik ataupun CC tu College Community Industry Concept PIC, politeknik CC in campus. Kalau kita tengok konsep dia, industri masuk di dalam kampus kita. Dan satu lagi inovasi, boleh katakan inovasi, ada juga politeknik dan kolej di industri. Pernah dengar tak? Dekat mana agak-agak? Industri dalam kampus banyak. Kan kalau dekat mana-mana pun, dekat poli, kolej pun, dekat PUO ke, dekat yang area sini, mana yang siapa ada industri on campus? Sungai Petani, Selayang ada.
Yang ni, yang masuk dalam kumpulan ni, Sungai Petani ada. Sungai Petani Polisas ada industri. kot, Polisas. Polisas industri on campus dia, industri dalam kampus. Ada. Ada. Industri apa aja? Accounting. Oh ya, saya Accounting lupa. firm, ya. Accounting firm at Poly. Ya, betul. Accounting firm, kumpulan sahabat dia buat firm dia di dalam kampus. Itu konsep industri dalam kampus lah. Tapi tuan-tuan dan puan pernah dengar tak politeknik dekat industri? Tapi ada. Politeknik Seberang Perai, dia ada kampus di dalam PKT Logistik di The Ship dekat Batu Kawan. Industri itu memberi satu ruang kepada politeknik untuk dia beroperasi dengan melatih pekerja-pekerja logistik di dalam politeknik. Jadi dia orang tak perlu pergi ke politeknik, dia orang belajar di dalam kampus, di dalam industri, tapi politeknik duduk di dalam tu. Ini memang satu perkara yang memang kita fikir macam dulu kita tak pernah terfikir pun. Kita ingat kita nak bawa industri saja di dalam kampus, rupanya kita pun boleh duduk di dalam tu. Manalah tahu satu hari nanti College Community Pekan Cik Azwan tiba-tiba ada di dalam DRB punya. Boleh. Kita kan? kita buat ni je, kita buat kereta kebal nanti je. Sebab kereta kebal. Manalah tahu kan tiba-tiba dia ada College Community di dalam DRB. DevTech, contoh. Ya. Apa sangka kan? Jadi mungkin benda itu kita boleh fikirkan. Ya. Kita dah pergi jauh dah sebenarnya di dalam konsep ini. Okay, next. Okay, apa linkages kita kalau kita tengok politeknik industri konsep tadi tu kita clusterkan. Kita maksudnya ikut niche macam Hajah Norehan tadi kan accounting, mungkin teknologi makanan. Ikut niche masing-masing lah. Kemudian dia co-provider of learning program. Ya, dia sama-sama mengajar. Teaching factory. Teaching factory ni konsep tadilah. Factory itu bukannya maksudnya yang gedegung-gedegang bunyi itu factory lah. Taklah, maksudnya termasuklah perkhidmatan. Macam Polisas, dia ada accounting firm. Itu kita takrifkan sebagai teaching factory lah. Kita share facilities. Kita kena sediakan ruang untuk industri buka dia punya industri di dalam itu, ataupun macam tadi tu. Industri buka ruang dia untuk institusi duduk di dalam. Strategic location area sudah tentulah kena strategik lah, akan provide platform untuk poly dan college student untuk praktikal dan juga sebagai center of technology. Macam Polisas contohnya dia center of technology untuk teknologi makanan. Jadi di dalam itu dah adalah elemen-elemen consultancy, collaboration, seterusnya sampai ke peringkat menjana pendapatan melalui center of technology termasuk research dan sebagainya. Jadi konsep ini memang dah luas digunakan dan saya sangat-sangat mengharapkanlah kalau rakan-rakan daripada kumpulan ini bolehlah mencipta sesuatu untuk kita meningkatkan engagement kita dengan industri. Okey, next. Okey, ada beberapa stage. Yang ni pun pengalaman kita tuan-tuan dan puan, saya rasa lebih banyak pengalaman. Bagaimana kita nak buat linkages itu. Program, semasa program dan post program. Macam tadi kita tengok teaching factory. Kita kena ada apa sepatutnya preparation kita sebelum itulah. Dan semasa program, to make sure benda tu berjalan dengan cantik. Program-program apa sajalah. Teaching factory ke training, industry training dan sebagainya. Dan juga post program. Nak make sure the sustainability of our program tu kena ada follow up dan follow through. Itu sangat penting. Ada orang sedang cuba untuk bercakap. Cik Azwan. Oh, telefon berbunyi. Hello, Assalamualaikum. Minta sambung saya ke KKA boleh? Okey, kita teruskan. Dah. Okay, next.
Okay, next, critical factor, success factor for industry engages. Bagaimana kita nak, tadi yang saya cerita tadi, the sustainability of our program. Sudah tentulah polisi kerajaan kena menyokong social dan geostrategic condition, menyokong kepada program kita. Program kita tu leverage dengan partner, competence, shared value, objective, well supported coordinating mechanism, governance, motivated partner, dan juga consistent monitoring dan evaluation. Ini adalah proses, kalau kita tengok satu loop proses lah, input, proses dan juga output tu, just make sure. Ini selalu teori lah, saya pun tak berapa nak berapa share dengan tuan-tuan lah, sebab nak memastikan bahawa kejayaan setiap program itu, daripada input, proses dan juga kepada output ataupun outcome yang kita nak, kena ada elemen-elemen inilah, ataupun mungkin ada elemen-elemen lain yang tidak tersirat ataupun tidak tersurat di dalam ini. Mungkin ada elemen-elemen lain memberikan faktor-faktor kejayaan kepada setiap kolaborasi kita bersama dengan industri. Kekuatan kita sendiri pun sebagai seorang ketua di dalam institusi memberikan memainkan peranan yang penting jugalah. Walaupun kita ada semua good governance, kita ada motivation, staff yang betul-betul motivate, tapi kalau kita sendiri sebagai leader kepada institusi itu kurang berminat, masih tidak juga menjaminkan kejayaan. Yang paling penting sekali, ketua kena minat dululah kan. Jadi value yang kita share dengan industri, dengan community, shared value yang sama, kan, kita bercakap dalam satu wavelength, baru memberikan kejayaan lah. Effective governance ni lah, maksudnya our team. Di dalam konteks tadi kita Politeknik dia ada pegawai SISEC, college community dia ada PPRA. Dia orang ni sebenarnya yang boleh menggerakkan collaboration ke arah satu kejayaan. Di samping tim dia, tim dia tu lengkap lah. Wakil-wakil jabatan akademik, alumni, keusahawanan, pembangunan pelajar, kaunseling dan sebagainya itu, dia bergerak dalam satu tim, bergantung pada projek apa kita nak buat, dan juga kita kena memberikan sokongan yang kuat. Okey, ini satu konsep yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, Wi-Fi. Kita Wi-Fi ni bukannya internet saja. Wi-Fi ni maksudnya which industry for industry. Yang kita rasa macam satu war cry kepada kita lah, Wi-Fi. Buat Wi-Fi tu apa dia? Kita bekerja dengan industri untuk industri. Maksudnya semua engagement yang kita buat tadi, kita buat apa-apa saja tu sebenarnya untuk apa? Memanglah untuk kerodoan kita, tapi yang akan menerima manfaatnya, beneficiariesnya adalah industri, termasuklah tadilah community. Jadi kita kena ada buat satu macam di depan kita tu Wi-Fi ni, maksudnya kita bekerja dengan industri untuk industri. Okey, ini konsep yang bahagian dan juga jabatan pegang kuat. Sebab itulah bila kita kata kita kena bekerja dengan siapa, kita kena bekerja dengan industri. Untuk apa? Akhirnya graduan kita semuanya akan bekerja di industri. Okey, next. Okey, ada 4 C untuk kekuatan kita nak collaborate. Capability building. Maksud capability building ni, kita kena ada dah skill dan knowledge yang sama yang kita bangunkan untuk kita menjayakan satu-satu task tu. Jadi di dalam capability building kita sudah bersedia. Apa mental, fizikal kita dah bersedia untuk bekerjasama dengan orang. Kalau kita ajak orang lain buat sesuatu benda tapi kita tak build kita punya capability, skill kita tak ada, knowledge kita tak ada, infra kita tak ada, kita pun masih tak tahu apa yang nak buat, partner kita kemungkinan tak berminat lah. Itu C yang pertama, kena ada benda-benda ini.
Yang C yang kedua, coordination, sangat penting. Governance kita, kena governance of our institution, leadership kita, kita kena coordinate yang sebaik-baiknya sebab kita bergerak as a team. Jadi bila nak bergerak as a team tu coordination penting. Kalau tak coordinate, seorang ke kiri, seorang ke kanan, seorang lagi ke tengah, seorang lagi ke belakang, satu semua mencapah habis, satu apa pun tak berjaya. Jadi coordination tu dia datang daripada good leadership lah. Kemudian communication, sudah tentulah perkara yang paling penting sekali di dalam kita nak bercollaborate adalah communication. The way kita communicate as a leader di dalam institution, kita communicate dengan industri. Jangan sampai industri datang kita lari. Ada industri datang, pintu depan kita lari pintu belakang. Communication kita sangat-sangat penting di dalam 4C ni. Ibu kepada kejayaan collaboration adalah communication lah. Communication ni saja bukannya maksudnya kita bercakap orang mendengar, tapi yang paling penting dalam communication, orang bercakap kita mendengar. Jadi industri bagi respon, dia kata tak sesuai untuk kita bekerjasama dalam bidang ini, kita kena bekerjasama dalam bidang lain, kita kena dengar lah. Jangan kita kata kita nak kita saja, kita tak nak dengar orang lain. Jadi leadership, as a leader, part yang paling penting adalah communication lah. Internal dan juga external. Kita communicate di dalam, nak menjatuhkan tim kita, dan juga kita boleh berkomunikasi dengan luar supaya kita mendapat kejayaan. Bagaimana kita nak collaborate, nak bawa industri masuk ke dalam institusi kita melalui effective communication. Melalui percakapan dan juga pendengaran yang baik. Okey, so far murid-murid. Okey. Okey, alhamdulillah. Dan juga yang penting, alhamdulillah. Satu lagi yang penting sekali. Okey, masih ada lagi. Continuity, follow up dan follow through. Kesinambungan kepada program. Jangan sampai program kita mula-mula je orang masuk, lepas tu orang tak minat dah sebab kita tidak ada follow up dan follow through. Yang paling penting sekali setiap projek di dalam kita membuat collaboration adalah continuity. Macam saya share tadi dengan Western Digital. Walaupun dia sudah tutup di Subang Jaya, tapi kita still continue program kita dengan Penang dan Sarawak. Kita masih lagi berkomunikasi. Sama juga dengan rail industry. Walaupun kita nampak daripada segi kontrak dan sebagainya, kerajaan yang baru ni pun masih lagi ada isu tentang kontrak, tapi industri rail kita masih lagi continue. Sama juga saya percaya tuan-tuan dan puan, setiap projek yang ada lagi yang masih ada continuity lah. Berterusan, sustain sehingga sekarang. Jadi 4C inilah yang sebenarnya yang kita kena ada di dalam bagaimana kita nak menjayakan kolaborasi kita mengikut model yang saya share dengan tuan-tuan terlebih dahulu tadi. Okey? 4C ingat, capability building, coordination, communication dan continuity. Okey, dalam soalan selalu keluar yang ni 4C ni. Apakah 4C? Apakah 4C yang menjamin kepada kejayaan collaboration? Jadi kena ingatlah capability building, coordination, communication and continuity. Okey? Dan secara conclusionnya, kita sudah berada di akhirnya sebab rakan-rakan kita di Pantai Timur sebenarnya pukul 3.30 dah balik. Jadi tak adil lah kalau kita sambung terus. Abang Saleh boleh? Abang Saleh kata boleh. Jadi conclusion dia, tanpa involving industry in skill development program, one way traffic. Maksudnya kena ada mutual understanding, kena ada kefahaman. Mutual understanding tu maksudnya dalam bentuk yang tersurat dan juga tersirat. Yang tersurat tu kita keluarlah dalam bentuk MOU, MOA, COC dan sebagainya. Yang tersirat tu yang sebenarnya paling penting sekali. Jadikan rakan-rakan industri kita yang mana memang betul-betul rakan industri. Dan saya
Saya tengok selalu juga, saya tengok dalam Facebook peribadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam Facebook rasmi, engagement dengan industri memang super. Bukannya dalam bentuk rasmi, tetapi dalam bentuk tidak rasmi saya tengok. Ramai yang ada personal engagement dah. Sampai ke peringkat personal engagement. Kita dalam istilah dia, kita partnering industri itu, kita engage dia. Sampai kita boleh tepuk bahu lah maksudnya. Kita tepuk bahu. Kalau kita nak masuk dalam kilang tersebut, kita boleh call pagi, kita boleh masuk petang. Ataupun kita sampai depan pintu pagar, kata kita nak datang sekejap boleh tak? Industri buka pintu untuk kita. Sampai peringkat tu ke peringkat makam yang tertinggi lah dalam konteks collaboration ni kan. Jadi saya percaya dalam grup ini, saya tengok jugalah rakan kita, beberapa rakan kita memang very good in engagement, collaboration, very good in personal touch tu yang paling penting sekali lah. Okay? Dan kalau kita tengok way forward kita, kita sangat memerlukan industri, dan bukan itu saja, industri pun sebenarnya sangat memerlukan kita. Walaupun kita nampak dalam pandemik COVID-19 ni, kita rasa macam tak ada orang nak ambil student kita. Tapi bila kita buat program penjana sebenarnya, baru-baru ni saya pergi tanya dengan industri, sebenarnya banyak juga industri yang masih open dan masih beroperasi dan sangat memerlukan pekerja. Dalam masa yang kita rasa tak ada peluang pekerjaan, sebenarnya separuh-separuh sektor dia memang ramai nak memerlukan. Terutamanya industri-industri yang support kepada menyelesaikan masalah COVID lah. Yang buat frontliner, yang buat mask, yang buat segala-gala yang glove dan sebagainya, itu memang top lah. Hospitality mungkin agak kurang lah. In fact, semalam pun dalam soalan parlimen pun, soalan bertulis pun dia tanya bagaimana kita nak buat kolaborasi di dalam COVID, dalam pandemik, masa pandemik ini. Jadi kita boleh jawab lah dalam bentuk kita meningkatkan kolaborasi kita lah. Okey, kita tengok kita kena develop leadership, competent human resource kita, semua pegawai-pegawai kita, make sure bila kita buat engagement tu, bawa satu kapal tak apa, biar dia tengok macam mana kita buat engagement. Kita buat daripada mula sampai habis, daripada yang kita tadi pra, during and post tadi tu. Kemudian TVET sistem ni and support system daripada luar lah, daripada kita sendiri, daripada ibu pejabat. Kemudian kita mesti create environment yang memang industry friendly lah, industry friendly kepada as a partner, kita mesti jadi industry friendly. Kita kena respon cepat. Sekarang tambah pula musim-musim orang banyak platform untuk mengadu. Biro pengaduan awam selalu dapat hati-hati dah satu rakan kita dah kena dah aduan berkenaan dengan kita tidak respon kepada industri. Ini real story. Hati-hati. Sebab kadang-kadang bila industri datang jumpa kat kita tak respon, dia orang marah. Dia orang terus report. Dan platform untuk report tu banyak portal. Dia ada portal, Biro Pengaduan Awam. Dapat hantar kat KSU, dia hantar kat menteri dan sebagainya. At least kalau kita tak berminat sekalipun, at least kita respon dulu. Panggil dia datang dulu, tak rugi pun. Panggil datang ke institusi kita, tarik dulu ke bincang-bincang. Kalau rasa tak boleh, kita kata dengan eloknya, kita kata mungkin akan datang, kita akan teruskan kerjasama, tapi buat masa sekarang kita nampak macam tak sesuai, ataupun kita tolak kepada rakan kita. Saya rasa kalau program yang macam ni lebih sesuai rakan kami di tempat lain, kita cadangkan kepada dia. Yang paling penting sekali, kita kena responsif. Kalau kita tak responsif, tak ada ciri-ciri responsif tu, memang masalah lah. Diorang ni cepat report sekarang. Tambah musim-musim media sosial yang ni, kita diadili di media sosial. Lebih teruk lagi kan. Jadi, ada soalan? Haji Yusof macam nak tanya je tu. Identity, connector and maintain connection with industry, practice win-win collaboration. Ini sudah tentulah. Bila kita berkolaborasi, jangan kita saja yang kena provide, industri tak provide.
Kan? Win-win. Maksudnya apa yang kita boleh dapat daripada industri dan apa industri yang boleh dapat daripada kita. Kan? Dengan mutual respect and trust. Kepercayaan paling penting di dalam berhubungan luar dengan sesiapa saja. Build trust. Trust boleh habis dalam masa beberapa second sebenarnya. Tapi kalau kita tak jaga, dalam beberapa second dia boleh rosakkan kepercayaan. Ya. Sama juga dengan respect. Respect pun kita boleh hancur, orang hancur respect kepada kita dalam beberapa second juga. Tapi ini yang kita kena jaga betul-betul lah. Nama baik kita, nama baik institusi, seterusnya nama baik jabatan dan kementerian bergantung kepada bagaimana kita bawa institusi kita untuk berkolaborasi. Ya. Sebenarnya kalau nak bina trust ni pun atas kita juga. Dan kita sebenarnya tak semua orang kita boleh terima untuk berkolaborasi. Yang ni dari pengalaman lah kan. Saya rasa tuan-tuan perempuan pun pernah mengalami industri datang tapi industri yang tidak jujur. Mungkin scam. Ada juga scammer bukan pada peringkat institusi. Di peringkat jabatan dan kementerian pun tak semua orang datang dengan niat yang baik kan. Ada datang sebagai scammer pun ada. Datang dengan Datuk Tan Sri, Datuk Sri, semua ada. Tapi bila kita try Google, kita tengok, kita buat siasatan, rupanya conman lah. Banyak conman sebenarnya kat ni. Tambah kalau kita tak berhati-hatilah. Yang ni saya nak ingatkan rakan-rakan semua lah. Berhati-hatilah bila kita buat kolaborasi ni pun. Tak semua orang datang dengan jujur lah. Di peringkat kami pun, di jabatan pun memang banyak. Dapat konmen datang, macam-macam janji-janji manis, akhirnya dia menggunakan kita. Ini kena jaga jugalah. Maksudnya kita layan dulu tapi kita kena buat siasatan jugalah. Kemudian strengthen collaborative culture and deepen the relationship. Okey, collaborative culture ni sebenarnya dia memang di peringkat kita, TVET memang tidak dinafikan lah. Di peringkat bila waktu kami bermesyuarat di peringkat antara kementerian sekalipun, memang kita sentiasa mendapat pujian lah dalam konteks berkolaborasi. Ya. Memang tak dapat dinafikan. Sebab kita sangat-sangat memerlukan industri, sebab dalam konten kita, dalam latihan industri itu berada di industri. Memang tak paling rendah sekalipun kita hantar pelajar membuat latihan industri, itu paling rendah sekali. Jadi memang kita bekerjasama dengan industri. Jadi kita kena strengthen, kita kena kreatif enough untuk bagaimana nak mempelbagaikan bentuk-bentuk kolaborasi itu. Start small tapi significant dan akhirnya dia akan menjadi besar. Ya? Dan relationship tadi yang macam saya beritahu tadi. Akhirnya dia datang dalam bentuk personal touch. Personal engagement dengan industri. Dia tak jadi official lah. Jadi senang kita. Industri boleh datang bantu kita, sponsorship, dia sponsor. Anugerah pelajar cemerlang ke apa ke, dia datang sponsor dan sebagainya. Sebenarnya atas kita lah as a leader. As a leader, kita dah boleh bawa dan dia respect kita dan dia seterusnya akan memberikan kepercayaan, mutual respect dan senang kita berkolaborasi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh beberapa minit ni saya buka kepada soalan. Sekiranya tak ada, saya mengucapkan terima kasih. Kalau tengok, saya buka dulu. Ya, Cik Rosli. Ada soalan bertulis? Ada. Oh, ada soalan bertulis. Macam parlimen. Daripada Cik Jamaluddin. Cik Jamaluddin Lantara. Untuk mengembangkan industri on-campus secara sepadu dan berkesan. Dan Cik Jamaluddin. Bagaimana nak mengembangkan industri on campus? Sepadu dan berkesan. Maksudnya ni, industri on campus kita faham tadi. Terutamanya Cik Jamaluddin. Dia sanakan. Aku dah ni Kota Marudu. Cik Jamaluddin Lantara. Okey. Bagaimana kita nak bawa industri? Bawa industri on campus. Through teori tadi ada kan? Kita ada bagaimana kita nak 4C tadi kan? 4C tadi.
kita kena capacity building kita. Nak bawa tu kena ada capability lah. Kita capable. Our resources tu our manpower. Kita ada duit tak, ataupun kita ada mission, kita ada ruang untuk kita letak industri tu di dalam tu. Kekuatan kita bercollaborate pula. Kita ada bargaining ataupun dia panggil apa, kita ada influence ataupun kita mempunyai satu persuasif, memujuk industri datang ke tempat kita. Kita persuade dia, memujuk mai datang. Supaya dia datang, dia percaya dengan kita. Yang penting sekali kita ada itulah, ada tim itu. Ada tim untuk kita membangunkannya. Dan continuity. Kan? Ada program, sebenarnya ada industri yang masuk dalam beberapa poli dan college, tapi oleh kerana tak ada continuity, dia tak berkesan lah maksudnya. Dan juga kita kena make sure program industri di dalam kampus itu berkaitan dengan niche kita ataupun fokus bidang kita. Kalau tak, dia tak boleh sustain juga. Susah nak sustain lah. Contohnya kalau kita ada industri, program kita adalah hotel and catering ataupun food services. Industri yang kita kena bawa tu maksudnya industri yang berkaitan dengan food services lah. Kalau kita bawa industri yang berlainan, mungkin boleh, tapi dalam bentuk keberkesanan tadi. Soalan dia kan, yang berkesan tadi, dia tak dapat bermanfaat sepenuhnya lah. Ya, memang tak ada masalah. Tapi nak menjamin keberkesanan dan continuity kepada program industri on campus tadi tu, tak berapa nak berkesan sangat. Sebab tak ada berkaitan dengan our core business kita. Maaf, Cik Jamaluddin dia tambah. Dia bagi tahu dekat PK Kota Marudu, dia kata kami dah ada link industri IBS di Sabah yang sedang maju. So, kita boleh meningkatkan kolaborasi tadi. College ataupun poli di situ, institusi di situ, ada tak bidang itu? Kalau bidang tu tak ada, contohnya mungkin boleh bawa masuk, tapi akhirnya untuk apa? Untuk apa? Main objektif kita untuk graduan ataupun pelajar kita belajar direct. Dengan itu, maksud saya bukan kata tak boleh. Boleh, tapi nak menjadikan program on campus itu berkesan, efektif dan mempunyai continuity. Whatever lah, IBS ke apa ke, adakah dia berkaitan? Kalau IBS, tak salah saya lah contohnya, industri IBS di Politeknik Melaka, PMK, memang ada. Memang dia buat industri on campus, dia buat IBS walling di PMK, dan dia boleh menjadi bencana pendapatan untuk Politeknik tersebut. IBS sama, apa konsep dia. Tapi di Melaka memang dia ada civil engineering. Pelajar civil engineering yang buat IBS itu, di samping dia orang belajar, dia buat terus dan dia jual produk. Sama lah Kota Marudu, saya tak tahulah Cik Jamal ada. Kota Marudu memang ada civil. Dia ada penyelenggaraan bangunan. Cantik. Memang boleh bawa masuk. Dan IBS tu maksudnya sekarang, dulu kita belajar sekolah teknik, sekolah vocational, dulu kita buat susun bata, lepas tu apa yang kita buat? Lepas susun kita roboh. Lepas tu kelas lain masuk sama. Buat roboh. Tapi konsep sekarang tak ada. Kita buat jual. Maksudnya kita boleh kembangkan industri IBS di Sabah ni. Bawa masuk industri IBS, minta dia supply mall dan sebagainya. Student belajar, buat dan terus jual. Tapi bagaimana nak buat operasi dan sebagainya tu kena refer kepada pihak kita lah, sebab dia melibatkan pengambilan tanah ataupun ruang, aset dan sebagainya. Tapi prosedur tu ada. Follow saja prosedur tu. Kan? Bagaimana kita nak menggunakan ruang, kena refer dengan BKP lah. Kalau ada sumbangan peralatan, bagaimana kita nak mendaftar sebagai aset
termodal, kita kena follow lah. Lepas tu boleh terus continue dengan itu. Yang ini saya tak cerita secara tu sebab dia teknikal lah, tapi sebagai pengarah institusi kena maklum yang tu. Jangan simply bawa masuk, lepas tu alat ada semua, tak register dan sebagainya. In term of audit dan sebagainya, tak boleh lah. Cuma yang saya boleh jawab soalan Cik Jamaluddin adalah, kalau berkaitan IBS tadi, Kota Marudu ada program itu, memang sangat cantik. Sehingga kita boleh menjadi satu hub untuk mengeluarkan IBS system. IBS. Tak kisahlah walling ke, roofing ke, apa ke. Bila bentuk itulah. Okey? Boleh report kepada pihak kami lah secara tu, dan kita sebenarnya ada garis panduan industry on campus. Ada di dalam garis panduan industry on campus. Boleh ataupun Cik Jamal boleh ataupun Jamaluddin dia bagi tahu dia akan menghubungi BKFT. ya, boleh. Dipersilakan, tapi jangan besok lah, besok cuti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Zahid. Ya, Tuan Haji Zul ni kebetulan ni cantik ni, apa ni, Bicik. Jadi saya di Ampang ni, tahulah ada kawasan hot, dan YB Puan Hajah Zuraida pun dah datang. Ya. Jadi dia adalah berhajat supaya peranan Komuniti Ampang ni diperkembangkan. Jadi dia minta kita ada bekerjasama dengan UiTM. Tapi saya tengok, ini bukan UiTM dekat-dekat ni. Dia UiTM Poland. Jadi dia berkaitan dengan ada ICT lah. Jadi antara kerjasama tu yang saya nampak tertarik tu macam short courses. Ada Cisco, Microsoft, Oracle, based on IT lah. Dan kita tahulah kalau Poland ni, kita tahulah bukan macam UK dengan US lah. Poland ni tak ada orang nak pun. Okey, tapi so boleh ke apa ni Tuan Haji membantu untuk macam mana kita lihat benda ni? Okey, daripada segi collaboration itu mungkin boleh, tapi daripada segi detail kita ada unit pengantarabangsaaan bawah BKTVET. Ya, daripada segi SOP dan sebagainya, boleh rujuk kepada unit pengantarabangsaaan BKTVET, tetapi daripada segi kolaborasi dan sebagainya, pihak kami boleh bantu. Okay, saya akan bagi surat ni, minta apa ni Tuan Haji dan tim tolong ni bantu beri nasihat. Boleh. No problem. Dialu-alukan. Okey. Ada apa-apa soalan yang ingin diutarakan lagi kepada Tuan Haji Zulkifli? Jika tidak, Tuan Haji ada last. Okey, kalau tak ada, saya bagi pihak bahagian kolaborasi industri dan komuniti mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan daripada Politeknik dan Kolej yang sudi mendengar pandangan saya. Bukannya tu, saya bercakap ni based on banyak pengalaman sajalah. Pengalaman saya berkolaborasi dengan industri. Dan saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan menghubungi pihak kami lah. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada kemusykilan ataupun ingin melaksanakan projek-projek kolaborasi yang agak besar, yang peringkat yang tuan-tuan dan puan boleh handle, no problem, boleh handle. Tapi memerlukan kerjasama daripada ibu pejabat, feel free contact saya, contact bahagian untuk kita kalau rasa nak bawa KP, kalau rasa nak bawa menteri, timbalan menteri, KSU dan sebagainya, boleh kita rasa. Tapi ikut skala lah, ikut skala kolaborasi itu dan ikut availability lah. Kita sentiasa mengalu-alukan pandangan dan juga nasihat daripada rakan-rakan juga. Kita di pejabat, kita tak semestinya memberikan arahan dan sebagainya. Pandangan kepada pihak kami lah, sekiranya ada yang perlu ditambah baik dalam bentuk kolaborasi ni di peringkat jabatan. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan memang frontliner. Frontliner maksudnya yang berada di hadapan dengan industri direct.
Macam saya ni adalah sebagai frontliner di peringkat jabatan dan kementerian. Jadi banyak berhubung. Sama juga dengan tuan-tuan dan puan. Frontliner tuan-tuan dan puan, CSET dan PPIA tu, jaga dia orang betul-betul, train dia orang betul-betul, ya, pilih orang yang betul supaya dia memberi kesan kepada uh, institusi kita lah. Saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan soalan dan sebagainya boleh personal message pada pihak saya sendiri ataupun pengarah Puan Zainah ataupun pegawai-pegawai kami dalam konteks bagaimana kita berkolaborasi. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Urus Tia dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf lah sekiranya ada kekurangan yang tak mencapai objektif dan sebagainya. Itu memang adalah kelemahan saya. Saya mohon maaf dan harap kita boleh berjumpa, terutamanya rakan-rakan yang baru saya kenal hari ni, yang baru saya tahu pengarah kolej mana, duduk di mana. Harap-harap nanti ada masa dan ruang saya bolehlah jengah-jengah ke kolej, jumpa ke semua. Ya, tahun ni kurang bergerak, tahun depan insya-Allah kita boleh bergerak kepada semua. Memang hajat kita pun kalau boleh nak drop by ke semua, nak singgah ke semua poli dan kolej, tapi sayangnya beberapa bulan terkendala. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bercuti panjang. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Terima kasih banyak. Terima kasih. Berjumpa lagi. Kita gambar tadi. Muak, ambil gambar semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa minggu. Terima kasih. Wah, Haji Ali pun nampak kamera tunjuk muka. Terima kasih. Si Ali pun dah habis baru keluar suara. Ali baru tidur. Mati. Cek mata tengok tu. Mata merah lah. Bengkak mata Ali tu. Bangun. Tu ada merah sikit tu. Okey. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat bercuti. Selamat bercuti. Balik.